Yang ini, saudara, ini berlaku di Malaysia, di sebuah asrama, di sebuah sekolah. Ini sekolah adalah sekolah politeknik. Sekolah politeknik diceritakan ni ada asrama, tempat penginapan para pelajar. Ini berlaku di Johor. Saya tak nak beritahu politeknik mana, tapi di Johor. Katanya di sini ada waktu-waktu cuti semester yang panjang, ramai akan ambil keputusan untuk balik kampung, balik rumah. Sebab ada pelajar-pelajar ni tinggal masih dekat dalam negeri Johor. Ada pula pelajar-pelajar ni tinggal jauh daripada negeri Johor, menetap, ya, ada yang asalnya orang Perak, ada yang asalnya orang Kedah dan sebagainya. Jadi untuk balik itu memakan masa perjalanan yang jauh. Jadi kalau cuti sekolah ni yang pendek, yang singkat, yang akan balik tu yang tinggal berdekatan, dan yang akan kekal dekat dalam sekolah dan menetap di asrama ini adalah para pelajar yang tinggal jauh. Jadi begini kisahnya. Ini kiriman daripada Sarimah yang berkongsi pengalaman yang menyeramkan. Assalamualaikum, nama saya Sarimah. Waalaikumsalam. Saya seorang pelajar daripada sekolah politeknik ... di Johor. Saya juga menetap di asrama sekolah ini. Saya asal, katanya di sini, saya asal orang daripada Kedah. Daripada asrama, kalau kita ada cuti semester yang pendek, saya lazimnya tidak akan balik kampung ataupun balik rumah. Perjalanan jauh kisi. Melainkan kalau ada cuti panjang, barulah saya akan pulang ke kampung ataupun ke rumah saya. Jadi satu waktu tu ada satu cuti. Cutinya tak panjang kisi, hanya lebih kurang dalam 1 minggu. 1 minggu saja cuti. Dan ramai pelajar-pelajar yang dekat politeknik ni, kebanyakan mereka adalah penduduk tempatan, iaitu di negeri Johor. Mereka ni baliklah ke rumah masing-masing. Perjalanan daripada politeknik saya ni ke rumah-rumah yang tinggal dekat Johor 1 jam, paling-paling pun 2 jam perjalanan. Saya kalau nak balik rumah, kadang-kadang makan sampai 6 jam kisi kalau memandu. Jadi tak perlulah saya pulang. Jadi bila pelajar-pelajar dah ramai dah balik, dalam sekolah dan asrama ni hanya tinggal segelintir pelajar saja. Dan sekolah ni juga, setiap sekolah kisi mesti ada cerita seram. Mesti ada benda-benda yang ganjil, yang aneh, yang menakutkan berlaku. Setiap sekolah mesti ada sejarah-sejarah yang menyeramkan berlaku. Jadi katanya di sini, saya tengah tidur dalam bilik asrama. Bila kita tinggal hanya segelintir pelajar, kita ni kenal antara satu sama lain. Nanti kita akan tengoklah siapa yang tinggal. Kita ni pelajar-pelajar daripada bilik lain akan tidur dalam satu bilik yang sama. Takut ke si? Tak ada orang berani Sebab asrama saya ni, sekeliling asrama tu adalah hutan. Siapa nak tinggal seorang ke si? Pernah berlaku kes, seorang pelajar menceritakan tengah tidur seorang diri. Apabila semua pelajar dah balik rumah, jadi ini cuti yang pendek, dia seorang-seorang tengah tidur. Dekat tingkap ke si, tingkap asrama, ada cik pun menyangkung. Jadi menurut pelajar ni yang diceritakan di sini, apa yang diceritakan, menurut pelajar yang terkena gangguan cik pun ni, dia tengah tidur, tiba-tiba dia dengar orang panggil nama dia. Contohlah, misal kata nama dia Putri. Tengah tidur ni, Putri, Putri, Putri. Jadi dia bangun, dia buka mata. Tempat yang pertama dia tengok katil sebelah. Kawan aku semua balik rumah. Siapa yang panggil? Dia tengok katil, satu lagi katil. Tapi dia dengar Putri, Putri. Bila dia alihkan pandangan, dekat tingkap bilik asrama, ada perempuan rambut panjang tengah bertinggi atas tingkap tu. Senyum, tengok dia panggil Putri, Putri, Putri. Bayangkan saudara, pelajar ni terperanjat, terpekik keluar dari bilik sepanjang koridor, terpekik-pekik sehingga akan menyebab pelajar yang lain bangun. Saya pada waktu itu tidak ada dekat asrama ini. Ini terkena pada senior saya sebelum ini. Jadi cerita tu dikongsi daripada satu kohort ke kohort yang lain sampailah pada saya. Selepas itu, pelajar-pelajar yang tinggal segelintir ni akan berkumpul ke si. Mereka akan berkumpul, tidur dalam satu bilik, tidur dalam 2-3 bilik yang lain. Tak ada orang pun berani tidur seorang diri. Jadi kisah saya ni, pelajar-pelajar yang lain semua pada waktu itu sedang berkumpul dalam bilik, tengah berborak-borak, main game. Saya pula ni nak rehat kisi kerana saya mabuk, kepala saya pening. Saya makan ubat, saya duduk. Tapi oleh kerana bising, mereka ketawa terbahak-bahak, saya rasa macam tak sedap hati tau. Macam aku nak tidur lah. Tapi tak boleh. Bila saya baring dekat katil dalam bilik yang ramai-ramai pelajar ni, saya rasa makin pening pula.
Saya kata, aku masuk bilik sebelah dululah. Bilik tak jauh lah, sebelah-sebelah je. Sebelah bilik saya, sebelah bilik pelajar berkumpul. Dan nanti bila dah habis, dah penat, masing-masing akan masuk bilik lah. Jadi saya ada lagi 2 pelajar yang akan tidur dengan saya. Saya masuk dulu. Masuk, saya tutup pintu, atas katil, tarik selimut, terus saya tidur katanya di sini. Casey tengah tidur Tengah tidur, dah tarik selimut kan. Pejam mata, perlahan-lahan saya dapat rasa selimut saya ni bergerak, Casey. Selimut saya daripada bahagian leher ni bergerak macam ada orang tarik tau. Saya tarik balik, saya rentap. Saya dapat rasakan macam ada orang pegang selimut tu. Wah. Saudara, katanya di sini, saya tarik balik selimut tu, kemudian ada orang tarik lagi selimut. Casey, saya dapat rasakan, Casey, saya tarik balik, rentak. Selimut saya naik balik ke leher. Casey, apa yang saya tak tahu, kawan-kawan saya yang ramai-ramai itu tengah bermain dekat sebelah, ketawa, bercakap. Mereka tertidur dekat bilik sebelah. Ramai-ramai semua tertidur. Saya seorang ni sedang menantikan kawan-kawan nak masuk dalam bilik. Jadi saya tidur. Apabila saya tidur, saya miringkan badan saya belakang tembok tau. Belakang tembok, saya pandang depan. Pandang depan, nampak katil, nampak dekat study table, nampak pintu keluar masuk bilik asrama. Oleh kerana saya rasa tak sedap nak tengok depan, sebab something is not right, saya pusingkan badan, saya pandang tembok sekarang ni. Oi, kenapalah kau tidur pergi pusing pandang tembok? Belakang saya ni, saya ambil bantal peluk panjang, saya letak kat belakang, jadi supaya belakang saya ni, saya bersandarkan bantal. Muka saya tengok tembok, saya pun tutup mata tidur. Tiba-tiba saya dengar, Casey, sumpah saya dengar. Ada orang panggil nama saya. Sarima. Kau dah tidur, Sarima? Saya diam, Casey. Saya diam, tak layan tau. Saya tak nak cakap, saya diam aja. Dalam hati, tolonglah kawan aku, cepatlah masuk bilik, cepatlah masuk bilik. Saya diam, Casey. Suara tu mula-mula jauh kemudian suara tu makin dekat. Sarima, kau dah tidur, Sarima? Suara tu makin dekat lagi. Sarima, kau dah tidur, Sarima? Casey, tiba-tiba saya dapat rasa macam ada orang bernafas dekat telinga. Mata saya dah pejam, Casey. Sumpah dah pejam. Tengok tembok, muka tengok tembok, mata dah pejam. Boleh rasa orang bernafas. Sarima, kau belum tidur? Waktu tu saya tarik selimut, saya pekik, Allahu Akbar. Saya lari keluar bilik. Casey, pergi bilik sebelah. Bilik sebelah ni boleh terkunci. Tolong, buka pintu, tolong. Kawan saya bangun buka. Kenapa? Masuk dalam menangis. Dipendekkan cerita, kata Sarima, selepas keadaan tenang, saya tanya, kenapa korang kunci pintu? Tak ada orang kunci. Semua tertidur. Sedang bermain, berborak-borak, bergurau, semua tertidur. Tidak ada orang pun yang kunci pintu. Macam mana pintu bilik sebelah boleh terkunci? Tak ada orang ada jawapannya. Saya kata cerita saya pada kawan-kawan ni, yang saya kena gangguan dekat sebelah, ada suara. Semua takut, Casey. Daripada semua bangun, mungkin nak balik bilik masing-masing kerana tertidur sebelum tu, semua tidur satu bilik, termasuklah saya. Sekian pengalaman saya.